Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Rosha Mimi binti Faizal, Lecturer Ekonomi dalam Perusahaan Awam GMGA 1013. Tugasan yang akan dibentangkan oleh kami adalah matlamat makroekonomi di bawah topik asas makroekonomi dan penentuan keseimbangan pendapatan negara. Pengenalan kepada makroekonomi. Makroekonomi merupakan bidang ekonomi yang mengkaji hubungan di antara pembuli ubah agregat seperti pendapatan, kuasa beli, harga dan wang. Analisis dalam makroekonomi pada amnya menumpukan kepada unit-unit kecil daripada keseluruhan kegiatan ekonomi. Contohnya, penumpuan kepada gelagat individu atau pengguna dan gelagat pengeluar berhubung dengan konsep permintaan dan penawaran barangan dalam satu pasaran, di mana konsep permintaan dan penawaran ini akan membentuk pilihan kepada orang ramai atau pengguna mengenai sesuatu barangan berdasarkan penetapan harga dan jumlah barangan yang ditawarkan. Menurut ahli ekonomi, matlamat ekonomi sangat penting bagi membantu pihak kerajaan atau pembuat dasar iaitu policy maker dalam menggabungkan konsep-konsep ekonomi bagi menangani isu ekonomi yang sering dihadapi. Konsep dan cadangan makroekonomi ini dilaksanakan untuk membantu pihak kerajaan atau pembuat dasar ini tadi dalam memilih keputusan yang terbaik bertujuan mencapai beberapa matlamat penting dalam membangunkan ekonomi negara. Terdapat 4 matlamat penting dalam membangunkan negara. Pertama ialah mencapai tingkat guna tenaga penuh. Pencapaian tingkat guna tenaga penuh bermaksud keluaran negara akan mencapai pada tahap maksimum di mana sumber ekonomi digunakan secara cekap. Yang kedua ialah matlamat mengekalkan kestabilan tingkat harga umum. Tingkat harga umum perlu berada pada paras stabil dan kadar inflasi kekal rendah dan terkawal. Yang ketiga pula ialah matlamat mencapai ekonomi yang berterusan. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kenaikan KDNK benar perlu mencapai kadar yang memuaskan dari tahun ke tahun yang mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Matlamat yang keempat ialah pencapaian pertumbuhan perdagangan antarabangsa yang pesat. Penglibatan aktif serta peningkatan dalam jumlah perdagangan antarabangsa dipercayai dapat membantu sebuah negara itu untuk mencapai tingkat pengeluaran yang tinggi di samping peningkatan kebajikan ekonomi yang lebih baik. Matlamat yang kelima pula adalah mencapai keseimbangan yang memuaskan dalam imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran diperbaiki dengan menambahkan jumlah ekspor dan mengurangkan jumlah import. Idea dan andaian. Skop kajian makroekonomi memfokuskan kepada beberapa perkara. Pertama, mengkaji ekonomi daripada perspektif agregat dengan memfokuskan kepada prestasi keseluruhan ekonomi. Kedua, mengkaji penentuan output dan keluaran negara. Ketiga, mengkaji masalah dan isu ekonomi. Keempat, mengkaji dasar yang digunakan kerajaan dalam mempengaruhi dan menentukan prestasi ekonomi. Merujuk kepada maklumat dan data statistik aktiviti ekonomi, terdapat beberapa pemboleh ubah makroekonomi yang penting, iaitu pertama, pendapatan negara. Pendapatan negara adalah jumlah nilai semua barang dan perkhidmatan akhir. Konsep yang selalu digunakan adalah keluaran dalam negeri kasar iaitu KDNK dan keluaran negara kasar KNK. Kedua, tenaga buruh dan pengangguran. Ketiga, inflasi. Inflasi bermaksud kenaikan harga barang tahun semasa berbanding tahun sebelumnya. Apabila inflasi berlaku, nilai mata wang akan merosot. Keempat, imbangan pembayaran. Imbangan pembayaran adalah satu penyata kewangan yang menunjukkan catatan urus niaga perdagangan antara sesebuah negara dengan negara asing. Kelima adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merujuk kepada perkembangan aktiviti ekonomi semasa berbanding tahun lepas. Dan akhir sekali adalah dasar makroekonomi. Dasar makroekonomi terbahagi kepada dua, iaitu dasar sebuah permintaan, iaitu dasar fiskal dan dasar kewangan. Seterusnya dasar sebelah penawaran, iaitu cukai pendapatan, cukai import, insentif pelaburan dan galakan penyelidikan dan pembangunan. Analisis kemungkinan makroekonomi. Isu yang dapat dipelajari. Kesan negatif kepada ekonomi yang berpunca daripada pertelingkahan perdagangan antara China dan Amerika Syarikat. Menguruskan ekonomi termasuk perubahan permintaan oleh industri dan pihak berkepentingan lain serta dirumutkan lagi dengan bebanan hutang dan liability yang besar. Seterusnya, ketidakpadanan antara permintaan dan penawaran buruh, pengangguran berterusan dalam kalangan belia dan graduan yang baru menamatkan pengajian serta guna tenaga tidak
penuh dalam kalangan tenaga kerja mahir. Penglibatan bumi putra masih kurang dalam pelbagai aspek meskipun pelbagai program pembangunan ekonomi telah dilaksanakan. Seterusnya, dari sudut industri, volatiliti pendapatan pekerbuan kecil industri pelancongan yang kurang dinamik dan tahap penggunaan teknologi yang rendah terus memperlahankan pertumbuhan ekonomi negara. Hasil dapatan daripada isu-isu yang dapat dipelajari, perang perdagangan antara China dan Amerika Syarikat telah mengorientasikan semula rantaian penawaran global sebagai destinasi pelaburan berisiko rendah yang kompetitif rantau ini. Malaysia meraih manfaat yang besar daripada perubahan rantaian penawaran global melalui peralihan pelaburan dan perdagangan disokong oleh kemudahan infrastruktur terbaik, keutuhan kedaulatan undang-undang serta tenaga kerja berkemahiran dan memiliki kebolehan pelbagai bahasa. Kemudian, pelaburan swasta dijangka berkembang lebih perlahan pada tahun 2019 dan kembali kukuh pada 2020 berikutan pelaksanaan semula projek infrastruktur dan perbelanjaan modal secara berterusan dalam sektor perkhidmatan dan pembuatan. Aktiviti pembelanjaan sektor swasta yang menggalakkan akan mengimbangi impak penurunan perbelanjaan awam pada tahun 2019. Kemudian, pengambilan ekspatriat khususnya dalam kategori 3 dengan pendapatan antara 3,000 hingga 4,999 telah mengurangkan lagi peluang pekerjaan dalam kategori mahir bagi graduan tempatan yang baru menamatkan pengajian. Penglibatan bumi putra masih kurang dalam pelbagai aspek meskipun pelbagai program pembangunan ekonomi telah dilaksanakan. Akhirnya, pelbagai usaha telah dilaksanakan untuk meningkatkan kuasa beli rakyat. Pada 1 September 2018, cukai jualan dan cukai perkhidmatan SST telah berkuasa, manakala gaji minimum telah disahkan kepada RM1,100 di seluruh negara pada tahun 1 Januari 2019. Langkah tersebut bertujuan untuk memberi manfaat kepada rakyat khususnya kumpulan isi rumah B40. Selain itu, bantuan sara hidup telah ditambah baik untuk memanfaatkan golongan yang memerlukan. Kerajaan telah melancarkan juga Pelan Anti Rasuah Nasional bermula pada tahun 2019 hingga 2023. Kepakaran Malaysia dalam bidang keuangan Islam amat bernilai bagi negara anggota OIC yang lain, memberikan Malaysia peluang untuk terlibat dalam pelbagai usaha pembangunan kapasiti bagi mengimbangi perang dagangan dua negara besar. Malaysia perlu memberi fokus membantu negara anggota kurang maju dalam pembangunan dan pelaksanaan dasar. Selain daripada menerjui dalam bidang yang Malaysia mempunyai kepakaran secara relatif, Malaysia juga perlu menerima ilmu pengetahuan dan pengalaman daripada negara anggota OIC serta institusi keuangan antarabangsa yang lain. Pada masa kini, terdapat 5 koridor ekonomi, lebih daripada 200 kawasan perindustrian, 13 zon perdagangan perindustrian bebas dan 22 taman industri halal di seluruh Malaysia. Kajian ini menganalisis perubahan struktur dalam ekonomi berdasarkan output, nilai ditambah, cukai dan subsidi. Terdapat kajian menunjukkan negara perlu mengembalikan sektor pembuatan merupakan sebagai sektor ekonomi terbesar selain menjadi pengeksport minyak mentah dan gas asli. Selain itu, dicadangkan cukai dari produk tembakau dan spirit, wine serta minuman keras terus dipertingkatkan. Industri pelancongan perlu diperkasakan dan merupakan antara penyumbang utama kepada pertumbuhan ekonomi dan dikenal pasti sebagai sumber utama pendapatan tukaran asing. Keusahawanan memainkan peranan penting dalam kewujudan peluang ekonomi. Kerajaan telah melancarkan Dasar Keusahawanan Nasional 2030 pada Julai 2019 dalam usaha untuk membentuk Malaysia sebagai negara keusahawanan. Selaras dengan matlamat ini, beberapa strategi akan dirangka untuk mewujudkan suasana yang membolehkan sektor awam, sektor swasta, profesional dan rakyat berkolaborasi dengan berkesan. Dicadangkan negara memperkenalkan inisiatif bagi menambah baik dan memperkemas peraturan pentadbiran, prosedur dan sistem serta penyampaian perkhidmatan awam untuk menyokong keusahawanan. Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam jangka masa terdekat kekal berdaya tahan dengan asas makroekonomi yang kukuh, kedudukan keuangan yang stabil serta struktur ekonomi yang pelbagai dan menyeluruh. Permintaan domestik terus memacu ekonomi manakala sektor luar mendapat manfaat daripada pertumbuhan dan aktiviti perdagangan global yang stabil.
Walau bagaimanapun, Malaysia yang mengamalkan dasar ekonomi terbuka terus berhadapan dengan pelbagai risiko, terutamanya berkaitan ketidaktentuan persekitaran luar. Peningkatan volatiliti pasaran, keuangan dan dasar perlindungan serta ketegangan perdagangan yang semakin meruncing dijangka menjejaskan aliran perdagangan dan pelaburan global, seterusnya memberi kesan kepada pertumbuhan ekonomi Malaysia. Melangkah ke hadapan, pelbagai inisiatif akan terus dilaksanakan oleh kerajaan bagi memperkukuh pembaharuan struktur dan mempercepat peralihan negara untuk mencapai status negara maju.